Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung lagi bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita. Tapi hari ini kita akan cover topik 4.4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okay, sebelum kita masuk tajuk yang baru ni, kita cuba imbas kembali apa yang kita dah belajar untuk kelas yang lepas. Okay, so last class kita dah belajar mengenai pelaksanaan Malayan Union 1946 oleh British, okay, di mana Malayan Union ini telah menerima tentangan yang hebat, especially daripada Raja-Raja Melayu lah, kerana Raja-Raja Melayu telah kehilangan kuasa untuk memerintah. Okay, dan orang Melayu juga tidak setuju dengan Malayan Union kerana prinsip jus soli, iaitu kerakyatan yang terlalu liberal, terlalu mudah. Okay, so Raja-Raja Melayu dan orang Melayu melalui UMNO telah berjaya menumbangkan Malayan Union, telah berjaya menggagalkan pelaksanaan Malayan Union. Okay, so hari ini kita nak tengok penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. But before we start, kita imbas kembalilah, okay, kita nak tengok latar belakang negeri Sarawak. Okay, so Sarawak ini telah diperintah oleh legasi Brooke, keluarga Brooke. Okay, dimulakan oleh James Brooke. Ini kita dah belajar masa form 3 lah kalau awak ingat lagi. Okay, James Brooke and then Charles Brooke, dan generasi Brooke yang terakhir ataupun pemerintah Brooke yang terakhir di Sarawak ialah Vyner Brooke. Alright, now kita teruskan. Sama seperti di Tanah Melayu, selepas Perang Dunia Kedua tamat, okay, British telah melaksanakan pentadbiran tentera British ataupun BMA, British Military Administration. So tujuannya ada dua lah. Kerana lepas perang, British nak pulihkan semula ekonomi. Okay, nak pulihkan semula ekonomi dan mewujudkan keamanan. Okay, pulihkan ekonomi dan nak wujudkan keamanan. So PTB ni ataupun BMA ni telah dilaksanakan di Sarawak pada 11 September 1946 lah. Okay. And then pada 1 Julai 1946, Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. So kenapa Vyner Brooke nak serahkan Sarawak kepada British? So ini yang kita akan tengok dalam slide yang seterusnya. Jadi ini adalah sebab kenapa Vyner Brooke nak serahkan Sarawak kepada British. Yang pertama, the first one, kerana masalah pewarisan tahta ataupun mengganti pengganti jawatan Raja Sarawak. Okay. Vyner Brooke ini dia tidak mempunyai anak, so dia tidak mempunyai zuriat untuk menggantikan Vyner Brooke menjadi Raja Sarawak. So itu yang pertama lah. Yang kedua, Vyner Brooke ini sudah tua dan dia uzur, dia ada sakit-sakit lah, so dah tak boleh lah nak meneruskan lagi pentadbiran ataupun nak menjadi pemerintah di Sarawak. Okay, dan yang ketiga, walaupun dia mempunyai seorang anak saudara yang bernama Anthony Brooke, tetapi Vyner Brooke enggan lantik Anthony Brooke ini menjadi Raja Sarawak yang seterusnya lah, because they did not get along well. Okay, mereka ni mempunyai hubungan yang tidak baik. Okay, so itu yang pertama, masalah tak ada pengganti ataupun masalah pewarisan tahta. And the second one, desakan daripada kerajaan British. So British ini dia desak sebab dia ada kepentingan yang tertentu lah. Okay, so apakah kepentingan British di Sarawak? Okay, pertama dia nak kuasai kekayaan ekonomi. Kita dah belajar Sarawak kaya dengan sagu, emas, minyak, petroleum dan sebagainya. So British tak nak lepaskan peluang. Dia mahu menguasai kekayaan ekonomi inilah dan seterusnya nak jaga kepentingan ekonomi di Sarawak. Okay, sebab selain daripada British, banyak lagi kuasa imperialis yang lain yang sedang mencari kawasan jajahan, Sepanyol, Amerika, Perancis dan sebagainya lah. Okay, so British mahu Sarawak. Dia tak nak Sarawak jatuh kepada tangan imperialis yang lain, kuasa imperialis yang lain. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, masalah kewangan. Okay, so selepas perang, Sarawak ini mengalami banyak kemusnahan dan kerosakan. Jadi ini telah menjejaskan ekonomi Sarawak. So ekonomi Sarawak terjejas, lombor minyak musnah akibat perang. Ladang getah telah terbiar dan banyak kemudahan telah terjejas teruklah seperti jalan raya, sistem pendidikan, kesihatan dan lapangan terbang. Okay. So ini 3 faktor kenapa Vyner Brooke nak serahkan Sarawak kepada British.
So kita nak tengok proses penyerahan Sarawak. Okey, untuk menyerahkan Sarawak kepada British ni, pertama sekali Pejabat Tanah Jajahan di London dia telah utus surat kepada Vanderbilt. Okey, surat ini memerlukan Vanderbilt untuk tanda tangan lah sebagai tanda bersetuju. So Vanderbilt has to sign agreement sebagai tanda dia setuju nak serahkan Sarawak kepada British. So adakah Vanderbilt tanda tangan ataupun tidak? Yes, dia tanda tangan. Okay, sebab Vanderbilt setuju nak serahkan Sarawak kepada British. Okey, so bila dia dah setuju, so dia pun hantarlah, okay, Vanderbilt dia hantar seorang wakil, okay, iaitu Gerard T. McBrien. So untuk dapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. So kalau kita ingat balik ya, tindakan ini samalah seperti masa British nak laksanakan Malayan Union. So dia hantar seorang wakil untuk dapatkan tanda tangan Sultan-Sultan negeri Melayu, iaitu Harold McMichael. So dalam kes ni dekat Sarawak sama juga. Okay, hantar Gerard T. McBrien untuk dapatkan tanda tangan. Masalahnya sekarang ni, Gerard T. McBrien ni gunakan cara yang salah lah untuk dapatkan tanda tangan ni. Dia gunakan desakan, ugutan, sogokan dan sebagainya. Ya, kita akan tengok nanti. So, bila digunakan cara yang tak betul tu, maka Gerard ni berjaya dapatkan tanda tangan Ketua Tempatan Sarawak. Okay, so dalam masa yang singkat dia berjaya perolehi semua tanda tangan tu. So Vanderbilt pun dah bersedia nak serahkan Sarawak kepada British. So penyerahan ini dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. So what happened? Bila kerajaan British tahu penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak, so dia telah arahkan Vanderbilt ni supaya dapatkan kelulusan Majlis Negeri. So dalam Majlis Negeri ni, dalamnya anggotanya ialah ketua-ketua pemimpin tempatan Sarawak lah. Okay? Dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. So macam mana caranya nak buat? Okay, dia telah adakan rang undang-undang penyerahan. Okay, keluarkan rang undang-undang penyerahan di mana undian telah dibuat lah. Okay, jadi hasil daripada undian tersebut, kita tengok kat sini dia punya result. Okay, ada 19 undi sokong dan hanya 16 undi saja yang menentang. Sadly, yang sedihnya adalah 19 orang yang sokong ni ialah bukan Bumiputra, okey? Bukan Bumiputra. Jadi secara rasminya Sarawak telah menjadi tanah jajahan British pada 1 Julai 1946. Bertempat di Kuching lah, tempat dia diisytiharkan di Kuching, okey? Sebelum tu ya, British telah menghantar Gammons ya, L.D. Gammons dan David Rhys-Williams untuk membuat tinjauan. Okay, membuat tinjauan. Sama seperti kes lah masa nak laksanakan Malayan Union di Tanah Melayu. Gammons dan Williams telah dihantar untuk membuat tinjauan. Nak tengok bagaimana penduduk Tanah Melayu adakah setuju atau tak setuju dengan pelaksanaan Malayan Union. Sama jugalah. So dekat konteks Sarawak ni, Gammons dan Williams dihantar untuk tinjau pandangan penduduk Sarawak. Jadi hasil daripada tinjauan tu, so ini result dia. Peribumi menentang. Peribumi ni Bumiputra yang dekat Sarawak lah. Orang Iban, orang Dayak, orang Melanau, orang Kenyah. So mereka semua ni majoritinya menentang. Menentang Sarawak diserahkan kepada British. Okay. Now orang Cina pula sokong lah sebab dia ada kepentingan ekonomi dekat Sarawak. Okay. Kemudian ada juga penduduk Sarawak yang tidak faham pun maksud penyerahan tu. Okay. Mereka tak faham. Jadi macam mana cara nak selesaikan bila ada yang sokong, ada yang menentang. Itu yang dia ada keundian tu. Ini yang tadi kita dah bincangkan sebentar tadi. Okay. So itulah cara bagaimana Sarawak jatuh ke tangan British. So, untuk hari ini, takat itu saja perbincangan kita. So next, saya nak awak jawab lah soalan quiz topikal ni. Very easy question. Okay. Tak ada masalah pun saya rasa nak jawab soalan ni. Buat dalam buku nota, tulis tarikh hari ni. Okay. Satu, apakah pentadbiran yang dilaksanakan oleh British di Sarawak selepas Perang Dunia yang kedua? Yang kedua, senaraikan 3 faktor Vanderbilt serahkan Sarawak kepada British. Okay, dalam nota tadi dah ada kita bincangkan. Siapakah nama pegawai yang dihantar untuk dapatkan tanda tangan Ketua Bumiputra? 4. Apakah peranan Gammons dan Williams dalam peristiwa penyerahan Sarawak? Dan last question, apakah keputusan rang undang-undang penyerahan Sarawak? Okay, so silalah jawab. Dah jawab, sila snap gambar dan hantar personal kepada saya. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa esok. Terima kasih. Bye.